Alhamdulillah, subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sama juga dengan saya, Nur Azura Halmi. Saya pun rindukan sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah, muslimin muslimat. InsyaAllah saya akan lebih berdisiplin. InsyaAllah disiplin tu ada. Cuma ada masalah, ada ujian, ada cabaran yang perlu diselesaikan dulu. Antaranya pada minggu yang lepas ni kami banyak menguruskan hal persekolahan anak. Memandangkan kami baru lepas kuarantin kan. Lepas kuarantin, masa pergi umrah tu sebelum pergi umrah tak sempat nak uruskan. Jadi dalam minggu ni lah baru kami uruskan persekolahan anak. Tinggal ada lagi seorang anak yang belum selesai. Macam itulah muslimin muslimat. Jadi Alhamdulillah dah selesailah kalau ikutkan. Jadi insyaAllah pada minggu seterusnya kita akan cuba berusaha sedaya upaya supaya kelas kuliah pagi, kuliah duha Riyadhus Salihin ini kita dapat teruskan seperti biasa pada setiap hari. Sepatutnya jam 7.30 kan. Jadi cuma saya mula awal je 7 suku tu untuk mulakan dengan bacaan-bacaan yang biasa kita mulakan. Okey. Ada yang kata tak ada suara? Okey, dah ada. Line saya suara semua jelas ya. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan mulakan. Saya sebut nama dululah sebagai mula. Nur Aini Ghafar. Subhanallah, dia kata lemau terus sebab tak dapat jumpa ya. Ya, mudah-mudahan masya-Allah perasaan seperti itu adalah satu kayu ukur kuatnya ikatan kita di atas jalan ilmu, di atas jalan dakwah, atas jalan ibadah yang akan jadi saksi di mahsyar kelak. Subhanallah, Allahu akbar. Saya kalau baca mesej-mesej kan, komen-komen tu memang terharu sangat di atas kasih sayang dan jalinan ukhuwah yang terbina di antara kita ni. Mudah-mudahan kita akan dipilih sebagaimana sebuah hadis Nabi riwayat Muslim, hadis yang sahih, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di akhirat kelak Allah akan berfirman di hadapan manusia di mahsyar. Allah berfirman di hadapan manusia di mahsyar. Allahu akbar. Ini hadis sahih Muslim, sahabat-sahabat. Allah akan berfirman di hadapan seluruh makhluk di mahsyar, seluruh manusia. Di manakah hamba-hambaku yang saling berkasih sayang kerana-Ku? Masya Allah. Allah akan bertanya. Di manakah hamba-hambaku yang saling berkasih sayang, yang saling berukhuwah, yang saling bersilaturahim kerana-Ku? Allah kata. Kerana aku ingin memberikan naunganku pada hari ini yang tidak ada naungan melainkan naunganku. Masya Allah. Dalam hadis yang lain, Nabi sebut 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah. Dan jika kita merujuk kepada hadis Nabi tentang sahabat boleh tarik sahabat untuk masuk ke syurga, subhanallah, ia menggambarkan dengan 3 golongan yang akan menyebut tentang perihal ibadah. Ahli syurga ini ketika ingin menarik sahabatnya daripada neraka, dia berkata, Ya Allah, sesungguhnya mereka itu sahabatku, kawan-kawanku. Kami pernah solat bersama, kami pernah puasa bersama, dan kami pernah menunaikan haji bersama. Masya Allah. Maksudnya, sahabat dunia akhirat yang boleh menarik sampai ke syurga, boleh selamatkan kawan dia daripada neraka, yang digambarkan telah terbakar kakinya, telah terbakar sehingga buku lali, ada yang telah terbakar sehingga separuh betis. Maksudnya ahli neraka ni dah masuk dalam neraka. Tetapi jika kita ada sahabat syurga, subhanallah, sahabat dunia dan akhirat yang kita bina di atas jalan ilmu, atas jalan dakwah, atas jalan ibadah, insya-Allah akan menjadi burhanun, iaitu satu penyaksian, satu bukti, subhanallah, sebuah hubungan yang dibina kerana Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, muslimin muslimat. Walaupun kita tidak pernah bertemu, kita tidak pernah bersua, tetapi Allah Maha mengetahui dalam hati kita ada rasa cinta, ada rasa sayang.
dan ia menuntut kesetiaan. Begitulah ya, Masya Allah. Jadi Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Fiza, Rasha. Ustaz boleh bagi tak phone untuk saya baca ni? Kak Zul ada, Kak Zul. Okey, subhanallah. Sinun Fa, terima kasih. Tusro. Okey, kita masuk syurga sama-sama, insya-Allah. Amin. Subhanallah. Maliza Zakaria, rawatan lebah. Ya, betul. Ruzina, Syuhada Makhtar, Syaila, Ya Azura. Subhanallah. Sadiah Ahmad, Won Jowo, Silawati Nordin, Nur Afiza Muhammad, Wida Warin, Rahini Sairan, Dr. Noraini Talib, terima kasih Dr. Noraini Bonda, Nora Aini, Nana Mat Saleh, Linda Rahim. Okey, subhanallah. Nuzaisha Nurul Ain, Nizatan Aminuddin, Nur Hayati Abdul Ghani, Iswaci, terima kasih, Masya Allah. Azlin Azwa, Azihani Safa, Rozita Nordin, Humsha, Aina Safia, semua. Kalau boleh saya nak sebut nama semua. Tuan puan sekalian, dimati Allah sekalian, terima kasih kepada yang hadir. Saya mulakan ya, kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ridwanuh wa maghfiratuh. Salam sejahtera ke atas kalian semuanya. Rahmat Allah, barakah Allah, maghfirah iaitu pengampunan Allah, ridwanuh dan redha Allah moga bersama kalian. Subhanallah. Itu salah satu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan doa, menjawab dengan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu yang biasa kita amalkan. Boleh ditambah wa maghfiratuh wa ridwanuh, dan pengampunan Allah dan juga redha Allah di atas kalian. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Segala pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah memberikan kepada kita apa yang kita minta dan apa yang kita tidak minta. Sebab Allah tahu apa yang kita perlu. Kita sendiri kadang-kadang tidak tahu apa keperluan kita. Apa keperluan mata kita, apa keperluan jantung, apa keperluan paru-paru, apa keperluan dalam diri kita. Berapa jumlah darah yang diperlukan, berapa jumlah oksigen yang perlu masuk. Kan? Semuanya kita tidak tahu secara teliti dan tepat. Tetapi Allah memberi kepada kita apa yang kita perlu, bukan sekadar apa yang kita mahu. Subhanallah. Kadang-kadang Allah menghalang apa yang kita mahu kerana Allah lebih tahu apa yang kita perlu. Dan segala takdir Allah adalah yang terbaik. Walaupun ia sangat jelas zahirnya nampak buruk, tetapi hakikatnya apa yang Allah takdirkan itulah yang terbaik. Allahu Akbar, subhanallah. Maka tidak ada yang lebih layak untuk dipuji di atas segala-galanya melainkan Allah ya Hamid, yang maha terpuji. Kerana itu surah yang paling mulia yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada surah yang lebih mulia yang diturunkan kepadaku melainkan surah ini, yang tidak ada di dalam Zabur, Taurat dan Injil. Subhanallah. Maksudnya surah ini paling mulia, paling tinggi, iaitu surah Al-Fatihah, yang mana Nabi sebut padanya ruqyah, padanya ada kesembuhan segala penyakit muslimin muslimat. Dan ayat yang kedua setelah Bismillahirrahmanirrahim adalah pujian kepada Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian bagi Allah yang mentadbir sekalian alam. Subhanallah. Yang mentadbir dan menguruskan diri kita muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Masya Allah. Ustaz boleh tak saya tekan tu? Tak ada yang selak-selak. Pasal siapa selak? Ada. Mungkin kena kunci daripada luar.
Masya Allah, minta maaf ya. Subhanallah, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah seperti biasa kita akan mulakan dengan Al-Fatihah, kemudian 10 ayat awal terawal Al-Kahfi dan 10 akhir, dan kemudian kita akan sama-sama membacakan Asmaul Husna. Dan saya memerlukan bantuan sahabat-sahabat untuk memanjangkan lagi perkongsian kita ini dengan menekan butang share. Di hujung jari saja, tetapi ia adalah satu tindakan yang akan memberi kesan kepada kehidupan kita di dunia sekarang dan kehidupan kita di akhirat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menganjurkan sesuatu kebaikan lalu dituruti, ada orang yang follow, ada orang ikut. Anda buat kebaikan pada hari ini, iaitu anda hadir majlis ilmu, lalu anda menyebarkan hanya dengan tekan butang share, ataupun anda terus menuliskan komen, sebab engagement akan naik, orang akan dapat notification, insya-Allah. Subhanallah, dengan cara yang demikian anda akan dapat pahala semua orang yang masuk melalui anda. Anda tak tahu siapa, tapi Allah merekod segalanya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi marilah sama-sama kita saling membantu, at-ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu di atas kebaikan dan juga ketakwaan. Dalam firman Allah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman secara jelas di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan sesungguhnya manusia akan saling bermusuhan, manusia akan saling bermusuh di akhirat kelak, kecuali mereka yang bersaudara ataupun mereka yang bersahabat. Nabi sebut, Allah berfirman, ini firman Allah, sesungguhnya sahabat ataupun mereka yang bersaudara, maksudnya mereka yang saling mengenali ini akan saling bermusuh. Sama ada suami isteri akan saling bermusuh di masyarakat kelak. Ibu dan anak boleh saling bermusuh. Subhanallah. Boleh jadi anak ini menuntut daripada ibu, silakan, ya Allah, aku jadi begini sebab ibuku, aku jadi begini sebab ayahku. Lalu ibu ni pun marah, kenapa kamu sanggup buat begini, kamu tak kenal, saling bergaduh, saling bermusuh. Suami isteri boleh jadi saling bermusuh di akhirat kelak. Tetapi Allah sebut, illa, kecuali orang yang membina hubungan dengan dasar taqwa. Allahu Akbar. Kecuali orang-orang yang membina sesuatu persaudaraan, kekasih sayang atas dasar taqwa, mereka akan saling tolong menolong. Jadi at-ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kamu di atas kebaikan dan juga dalam ketakwaan. Subhanallah, kerana apa yang kita buat walaupun sekadar hujung jari, Masya Allah, di sisi Allah ia amatlah besar. Alhamdulillah. Jadi kita nak mula sahabat-sahabat seperti biasa. Al-Fatihah 10 ayat awal Al-Kahfi, boleh buka ya Al-Quran 10 ayat akhir Al-Kahfi dan Asmaul Husna. Siapa yang nak cari Asmaul Husna, sebenarnya hampir semua Al-Quran di belakang ada nama Allah Asmaul Husna. Okey, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Baca dengan tenang. Mungkin ada yang sedang bawa kenderaan, sedang hantar anak ke sekolah, sedang menuju ke tempat kerja. Anda boleh follow perlahan-lahan bacaan ini ataupun boleh dengarkan sahaja. Mendengar bacaan sahaja walaupun tanpa baca juga mendapat pahala. Rasulullah SAW sendiri pernah pergi ataupun berjumpa di satu tempat dengan seorang sahabat ni. Tak silap saya Ibnu Mas'ud. Wallahu a'lam. Lalu Nabi meminta dengannya supaya membacakan Al-Quran. Lalu sahabat ini menjawab, ya Rasulullah, mana mungkin aku membacakan Al-Quran kepadamu yang mana Al-Quran turun kepadamu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata,
bacalah, aku sangat suka mendengarkannya daripadamu. Subhanallah. Lalu saya lupa sahabat Nabi ini membacakan ayat mana, surah mana. Masya Allah. Lalu sahabat ni pun baca, sampailah satu ayat. Nabi menangis teresak-esak. Lalu Nabi minta dia berhenti. Subhanallah. Kerana Nabi memahami apa yang dibaca. Sahabat-sahabat, Masya Allah, kalaupun kita tidak sampai tahap mampu memahami apa yang dibaca, tapi sekurang-kurangnya, Masya Allah, ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran, sebab banyak keadaan kan, kita tengah masak, kita buka Al-Quran dan sebagainya, kita cuba juga membawakan hati yang khusyuk ketika mendengarnya. Cuba hormati bacaan Al-Quran tersebut dengan kehadiran hati. Masya Allah. Allahu Akbar. Okey. Kita akan baca 10 ayat awal dan 10 ayat akhir Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Subhanallah. Seterusnya kita membacakan Asma'ul Husna. Subhanallah, Alhamdulillah, muslimin muslimat. Terima kasih banyak yang menyebarkan kuliah ini. Terima kasih banyak yang telah bagi star walaupun baru permulaan. Lebih kurang dalam 12,000 star. InsyaAllah kami akan manfaatkan untuk kerja dakwah, kerja amal. Terima kasih. InsyaAllah mudah-mudahan lebih ramai lagi yang akan hadir sama. Kita sama-sama baca Asma'ul Husna. Nabi SAW bersabda, Inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman. Di sisi Allah ada 99 nama. Mi'atan illa wahidan. 100 nama kecuali satu. Man ahsaha, siapa yang membaca, siapa yang menghafal, siapa yang beramal dengannya, subhanallah, dakhalal jannah. Dia pasti akan masuk syurga. InsyaAllah. Okey. Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dimati Allah sekalian. Subhanallah, hari Jumaat yang barakah, penghulu segala hari, yang disebut secara jelas dalam hadis Nabi, yang mempunyai kelebihan-kelebihan yang telah dikurniakan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang hanya ada pada hari Jumaat saja. Allah temukan kita kembali pada hari yang barakah ini. Mudah-mudahan hari Jumaat yang kita masuk sama-sama ke dalam gerbangnya, bermula daripada waktu maghrib malam tadi, kita mendapat bersama-sama segala kebaikan yang Allah sediakan. Semua orang masuk ke gerbang pintu hari Jumaat, tapi bukan semua orang mendapat kebaikan, mendapat rahmat, apa yang Allah sediakan dalam hidangan pada hari Jumaat ini. Orang bukan Islam, orang kafir musyrik juga masuk, orang munafik juga masuk, orang yang bermaksiat juga masuk apabila tiba hari Jumaat. Pada hari Jumaat, meniti hari yang sama seperti kita, tetapi berbeza orang mukmin, orang beriman bila masuk hari Jumaat. Bila masuk ke gerbang pintu hari Jumaat, orang Muslim berbeza. Hatinya rasa lebih damai, lebih tenang. Lalu mereka memulakan hari dengan solat, dengan mandi sunat Jumaat, kan? Kemudian melebihkan, memilih pakaian yang terbaik untuk dipakai pada hari Jumaat. Mungkin ada wanita-wanita yang memilih hari Jumaat, dia akan memakai pakaian yang lebih patuh syariah. Dia belum mampu nak patuh syariah sepanjang hari, tapi bila hari Jumaat, dia kata, Ustazah, hari Jumaat saya akan pakai macam ni. Sebab saya nak memulakan hari Jumaat. Saya kata Alhamdulillah, mudah-mudahan kesan dia memulakan hari Jumaat, keberkatan hari Jumaat itu, dia akan mampu untuk istiqamah pada hari-hari yang lain juga. Masya Allah, Alhamdulillah. Muslimin muslimat, saya terima satu video yang diberikan hantar khusus pada saya. Lepas tu dia kata, Ustazah, ramai pihak minta Ustazah buat kupasan. Nantikan kupasan tersebut secara teliti. Ini kupasan awal. Video itu tentang seorang wanita Melayu kita di Malaysia. Saya menghormati beliau, kan, seorang wanita yang telah berusia, berpengalaman, mempunyai ilmu, kedudukan dan sebagainya. Bila dia mengupas tentang kenapa dia tidak memakai tudung, dengan dia mengatakan bahawasanya daripada keturunannya, kan, mereka belajar Islam daripada sudut yang lain, belajar Islam daripada negara-negara yang lain. Dan dia juga menegur, ya, mereka yang berdakwah dan menegur, menyuruh-nyuruh wanita kita menutup aurat dengan memakai tudung. Dengan dia memberikan gambaran bahawasanya Islam yang benar bukan hanya di Malaysia, kan. Cuba lihat Islam di negara yang lain. Kita jumpa ramai orang Islam di negara lain yang tidak memakai tudung contohnya, kan. Cara beramal dengan Islam yang berbeza. Jadi tudung ni masih lagi liberal, sekular mengatakan bahawasanya memakai tudung, menutup kepala, menutup rambut ini adalah adat semata-mata, iaitu adat orang Arab. Sebab Nabi orang Arab, isteri Nabi orang Arab dan sebagainya, maka adat tersebut tidak terpakai dengan budaya ataupun adat di negara kita Malaysia. Subhanallah.
Itu di antara fakta yang disebutkan. Antara fakta lain yang disebutkan adalah beliau declare kan, beliau menjelaskan bahawasanya beliau direct kepada Al-Quran word by word, dan dia tidak menjumpai mana satu pun ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang wajib tutup rambut. Wajib tutup rambut. Macam itulah kan. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Ini yang mana? Okey, wajib tutup rambut. Masya Allah. Jadi dikata tak ada word itu di dalam Al-Quran, dan dikata dia adalah orang yang Quranik. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, dalam hadis sahih Nabi SAW menjelaskan di antara tanda akhir zaman ataupun di antara tanda kiamat akan datangnya golongan yang menolak hadisku, yang menolak hadis Nabi SAW. Dan hari ini manusia secara terbuka mula berani dan tidak rasa terancam. Kenapa mereka tidak rasa terancam bila mereka buat declaration, bila mereka buat secara terbuka? Kenapa? Sebab golongan mereka semakin kuat, mendapat sokongan daripada pihak atas, tak tahulah tangan gaib di belakang siapa, mendapat sokongan dengan kumpulan yang lebih ramai, dan mereka tidak terancam untuk menjelaskan prinsip mereka. Secara jelas mereka sebut, saya Quranik. Subhanallah. Saya tak ikut mana-mana mazhab. Kan? Saya tak follow sekian-sekian. Memang Nabi sebut akhir zaman akan keluar, akan semakin ramai golongan yang menolak hadisku, yang menolak hadis Nabi SAW, yang hanya fokus berpegang kepada Al-Quran. Sedangkan Nabi SAW bersabda, taraktu fikum amraini. Aku meninggalkan kepada kamu dua perkara. Ma in tamassaktum bihima. Selagi mana kamu berpegang dengan keduanya, lam tadillu abada. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kamu tidak akan sesat. Nabi sebut, kitabullah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku. Hadis-hadis Nabi yang Nabi tinggalkan. Dan kita tahu, Al-Quran itu sendiri adalah satu kalamullah. Manakala hadis Nabi adalah kalam Rasulullah. Tetapi kalam Rasul yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dan tentang kebenaran Nabi SAW ini disebut di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan secara jelas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah berfirman, wahai Muhammad, qul, katakanlah wahai Muhammad, kepada siapa? Kepada kita umatnya. Sekiranya in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu benar-benar mencintai Allah, kamu benar-benar taat kepada Allah, kamu benar-benar menjadi hamba Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Allah perintahkan Nabi Muhammad supaya bagi tahu kita, kalau kamu benar mentaati Allah, kamu benar mencintai Allah, maka kamu kena ikut aku. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Nescaya kamu akan mengikuti, kamu akan dapat cinta Allah, dan kamu akan dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, apabila turunnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang kewajipan berhijab, Ustaz, tentang kewajipan berhijab, iaitu antaranya dalam surah An-Nur ayat 31. Ayat ni panjang tapi saya tak baca ya. Surah An-Nur ayat 31, bila turunnya perintah untuk berhijab, menutup belahan dada, menutup kepala dan sebagainya, wanita di zaman tersebut terus, walaupun mereka dalam keadaan dhaif, ada yang ada hanya pakaian yang dipakai sahaja, mereka mencabut kain-kain yang menutup tirai, mereka mencari apa jua kain yang boleh, terus mereka tutup tanpa memberi alasan minta tangguh, nak berubah perlahan-lahan atau apa saja. Mereka cepat bersegera untuk menutup aurat mereka. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan dalam hadis yang sahih, Nabi pernah bertembung dengan Sayyidatina Asma, kakak ipar Nabi SAW, anak kepada Sayyidina Abu Bakar, isi kepada Zubair bin Awam. Suaminya juga adalah sahabat Nabi. Anaknya Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi. Asma ini sekelilingnya adalah sahabat Nabi SAW. Kakak kepada Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi SAW. Bila Nabi selisih, masa ni peringkat awal lagi nak membetulkan pakaian muslimah. Lalu Nabi menegur, wahai Asma, seorang wanita itu apabila balik, dia perlu menutup seluruh tubuhnya, kecuali muka dan dua tapak tangan. Dua tapak tangan, tapak depan, tapak belakang. Bermaksud selain daripada itu wajib ditutup.
Subhanallah. Namun bagi golongan hari ini yang menolak hadis Nabi, mereka memang tetap selesa dengan tenang tanpa memakai pakaian yang telah diajarkan oleh Rasulullah kerana mereka menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di dalam Al-Quran Allah mengiktiraf Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak akan mengutuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk memberi rahmat kepada sekalian alam. Subhanallah. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya nampak ramai yang tunggu dan tanya soalan, Ustazah ada kupas ke pasal spirit doll. Jadi Ustaz boleh tolong carikan juga, minta tim carikan, saya akan kupas berkenaan dengan spirit doll, iaitu patung yang ada spirit pula. Spirit doll. Sorry, minta maaf ya, spirit doll yang ada roh-roh kan, yang dijadikan anak angkat lah pada doll ni kan. Orang dewasa buat anak angkat untuk dijadikan sembahan dan sebagainya. Okey, subhanallah. Kita akan sambung muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Terima kasih kepada semua, masya-Allah. Kita akan sambung pengajian kita. Kita masih lagi ingin mengupas secara lanjut berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab muraqabah. Subhanallah, kita dah baca hadis tersebut. Sekejap, saya pula tak jumpa. Bab muraqabah. Ustaz, mana ni muraqabah? Okey. Subhanallah. Kita membacakan lagi hadis yang ketiga dalam bab muraqabah, muka surat 83. Dia merupakan hadis yang ke-62. Masya-Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, dalam hadis ini sekali lagi kita ulang, Nabi SAW bersabda, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, kamu akan dapati Allah berada di hadapanmu. Siapa yang jaga Allah, maksud menjaga Allah adalah menjaga hak Allah. Apakah hak Allah? Untuk kita beriman kepada Allah, iaitu percaya pada Allah. Beriman, percaya. Percaya tanpa ragu Allah boleh bantu kita. Percaya tanpa ragu bahawasanya Allah lah tempat kita minta tolong, tempat kita mengadu. Percaya tanpa ragu bahawasanya Allah tidak ada halangan untuk melakukan segala sesuatu. Percaya tanpa ragu-ragu kepada Allah. Beriman bahawa Allah lah Tuhan yang mengatur mentadbir sekalian alam. Itu panjang lebar lagi lah kalau kita nak jelaskan ya. Hak Allah, maksud jagalah Allah iaitu menunaikan hak Allah. Hak Allah yang perlu kita tunaikan adalah beriman kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan yang lain daripada itu antaranya adalah mentaati segala yang Allah perintahkan dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita akan dapat apabila kita menjaga Allah? Yahfazka, Allah akan menjaga kita. Nabi ulang lagi sekali, ihfazillaha, jagalah Allah, tajidhu tujahaka, kamu akan dapati Allah akan berada di hadapanmu. Maksudnya Allah sentiasa bersama dengan kita. Wa iza sa'alta fas'alillah. Ini yang kita nak kupas ni. Apabila kamu meminta, minta dengan Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu perlukan pertolongan, minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi yang kita nak kupas adalah tajuk ataupun topik kita akan sentuh berkenaan dengan meminta selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya manusia pada hari ini meminta kepada manusia. Pertama ya, meminta kepada manusia. Kalau kita sekadar minta tolong, bang, minta tolong je buang sampah, itu tidak ada masalah. Itu fitrah, itu sunnatullah. Subhanallah, fitrah. Manusia memerlukan manusia lain. Manusia tidak boleh hidup sendiri. Tidak ada manusia boleh hidup sendiri. Tarzan Ustazah, Tarzan. Tarzan boleh hidup sendiri? Kalau betul lah watak Tarzan tu benar-benar wujud, dia pun tak hidup sendiri. Dia ada komuniti hidup dengan gorila tu kan? Subhanallah. Tidak ada manusia yang boleh hidup sendiri. Mesti berkait dengan manusia yang lain. Subhanallah. Jadi kita memang saling menolong dan meminta tolong sesama manusia. Bahkan diberi pahala yang besar. Bahkan itu adalah peluang ataupun jalan ke syurga, tolong menolong tu. Subhanallah. Yang menjadi salah adalah meminta dengan manusia sesuatu yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala.
Tidak kisahlah apa pun panggilan. Sama ada yang dipanggilnya ustaz, yang dipanggilnya ustazah, yang dipanggilnya tok bomo, tok dukun, yang dipanggilnya apa jualah panggilan tuan-puan sekalian. Tapi meminta sesuatu yang bukan fitrah manusia. Tolong buat sampah tu memang fitrah, maksudnya perbuatan harian. Tetapi ini yang melibatkan akidah. Masya Allah, Allahu Akbar. Ia melibatkan penggunaan alat-alat ataupun barang-barang makhluk selain pada manusia, iaitu jin dan sebagainya. Masya Allah. Jadi kita nak kupas sikit muslimin muslimat. Hukum menggunakan bomoh, kita tahu haram. Okey. Yang kedua, hukum bertemu bomoh, walaupun bomoh tu kan guna dia berselindung di sebalik nama ustaz, kita kata ataupun nama ustazah pun, ataupun tok guru ke, ataupun syekh ke, kan, apa sajalah, tabib ke, kan, tok-tok ke, nenek ke, apa saja, muslimin muslimat minta sekalian, kita akan bincang juga apakah hukum bertemu dengan bomoh untuk merawat sihir. Sebab ada yang kata, ustazah kalau sakit sihir kena jumpa orang yang mahir juga. Nak lawan jin ni kena minta tolong jin juga. Dan bukan jin kafir, kita minta tolong jin Islam. Dan memang ramai dah sembuh. Kita dah cuba dah cara-cara lain tak berjaya. Jadi cara ni memang berkesan. Memang dah ramai yang sembuh, dah boleh sekian-sekian. Tuan-puan sekalian, itulah nak disebutkan tentang ujian orang yang ditimpa sakit. Adakah dia kuat untuk menjaga akidah? Walaupun dia tidak jumpa cara yang lain, dia tetap memilih untuk berusaha dan ikhtiar perkara yang tidak berkaitan dengan merosakkan akidah. Okey, kita akan tengok. Apakah hukum jumpa tukar sihir untuk ubati sihir? Masya Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, apakah hukum jumpa jumpa tukang sihir untuk ubati sihir? Sebelum tu, saya nak share pengalaman saya. Kisah benar, saya pernah pergi dijemputlah untuk ceramah di satu universiti. Kalau saya sebut universiti ni, semua orang tahulah, universiti awam yang terkemuka di Malaysia. Waktu makan lepas ceramah tu kan, saya dapatlah duduk sama meja dengan para pensyarah. Dan antaranya adalah pensyarah yang jadi fellow, maksudnya jaga pelajar-pelajar. Faham ya? Fellow, pensyarah, jadi fellow, jadi dijaga pelajar. Dalam perbualan tu dikata ustazah sangat bimbang. Ini bukan cerita lama ni cerita baru, tuan-puan sekalian. Baru tak baru dalam beberapa tahun lah. Kata ustazah, yang paling bimbang sekarang, anak-anak remaja kita ni, mahasiswa-mahasiswi kita ini, banyak sangat terlibat dengan perkara khurafat. Mereka ni banyak guna khidmat bomoh. Saya rasa macam, kita kan fikir kan, zaman dah maju kot, zaman dah ni. Kami akan jumpa barang-barang seperti ini apabila berlaku banyak kerasukan, banyak histeria, banyak kerasukan ataupun macam-macam lah masalah gangguan di asrama lelaki ke asrama perempuan. Dan bila berlaku perkara begini, kami akan buat spot check. Maksud spot check, buka almari, tengok barang-barang dalam asrama dan sebagainya. Dan memang mengejutkan, kita jumpa macam-macam mantra. Kita jumpa macam-macam alat yang kita tahu itu adalah alat bomoh. Kita jumpa tali, mereka pakai macam tali, ada yang pakai dekat tangan, tali-tali, ada yang pakai dekat leher. Lepas tu bila ditanya di soal selidik, dia kata, ada yang kata ni mak bagi. Mak kata tali ni kalau pakai memudahkan belajar, menundukkan pensyarah. Nanti pensyarah tu akan bagi markah yang tinggi. Macam-macam lah. Ibu bapa yang jumpa bomoh bagi anak pakai. Bayangkan. Anak tu sakit, anak tu histeria, anak tu selalu dirasuk. Sebab bersamanya ada jin. Masya Allah, Allah akbar, na'udzubillah. Lepas tu bila jumpa mantra-mantra muslimin muslimat yang kita bimbang dan kita takut, remaja pada hari ini, tuan-puan sekalian, sihir hari ini tak sesusah dulu. Tapi ini bukan tujuan nak mengajar pula ni ya. Tuan-puan sekalian, bukan nak mengajar. Ustazah ni sebut macam mengajar pula. Tapi nak bagi pendedahan supaya kita sedar apa yang berlaku pada akhir zaman ni. Mereka ni ramai juga yang Google saja.
mantra memuja iblis dan syaitan, mantra memuja jin. Mereka baca tutorial macam mana nak puja jin, iblis, syaitan. Mereka baca, mereka buat, mereka cari barang-barang, mereka buat sendiri, tak jumpa bomoh. Ada yang sakit teruk sebab kawan satu bilik yang buat sihir. Ada yang sakit dengki sebab rupa paras, dengki sebab-sebab tertentu. Kawan satu kelas, satu kuliah yang buat sihir. Atas dasar iri hati, benci, dengki. Muslimin, muslimat. Allahu Akbar. Buat sihir pada pensyarah. Untuk tundukkan pensyarah. Macam-macam yang pensyarah ni cerita, Ustazah, pelik pelajar hari ni. Nak marah je, benci je, geram je, buat sihir. Baca benda tu boleh Google, boleh dalam internet. Kalau diorang nak yang keras, yang berat, mereka akan jumpa betul-betul bomoh yang handal, yang pandai lah. Tapi beraninya remaja hari ini mencuba-cuba buat sendiri. Bayangkan. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itu ibu ayah, anak-anak daripada Indonesia balik sekali-sekala, bawa berbual, bawa bercakap. Benda ini dia akan tersebar sesama mereka. Ya, aku buat berkesan lah. Ada yang mantra-mantra yang ditampal. Bila pensyarah tanya, ni untuk apa? Kamu baca untuk apa? Untuk seri wajah. Untuk seri wajah. Orang puji, cantik. Orang puji ni, orang tergila-gila, lelaki tergila kan. Siapa yang tak suka? Remaja mana tak suka? Remaja perempuan mana tak suka? Dia share pula dengan kawan-kawan. Aku baca ni berkesan lah. Mamat tu tak pernah tengok aku sama ni. Sekali tengok, tak berkelip. Selama ni orang tak pandang pun aku sendiri. Pakai mantra untuk naik seri wajah kan, susuk dan sebagainya. Sahabat-sahabat, ada kawan saya kan kerja di klinik estetik. Dia di peringkat atas lah. Datang jumpa doktor nak buat rawatan muka sekian-sekian kan. Jadi antara rawatannya buat scan kan. Dia kata, Ustazah, banyak scan ni tak boleh tipu. Jumpa nampak banyak sangat susuk masuk. Dan ramai di kalangan mahasiswi. Maksudnya pelajar universiti. Orang dewasa tu memang tak pelik lah pelajar universiti ni. Bila nak buat rawatan, nak buat ni, rupanya pakai susuk yang begitu banyak. Pakai susuk. Dan dia cerita pengalaman dia sendiri yang buat facial muka ni. Kan buat facial muka ni, dia kata, Ustazah, pernah sebenarnya beberapa kali saya buat facial, terkeluar jarum tu. Jarum tu terkeluar. Saya tarik perlahan-lahan tanpa dia rasa, tapi dia boleh tanya, kamu ada buat apa-apa yang tadi? Kata, memang dahsyat muslimin muslimat. Obsession untuk dipuji dan dipuja, sanggup buat apa saja. Kita tahu semua perbuatan ini jelas haram. Jika tidak sempat bertaubat sebelum mati, dosa syirik tidak diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mak ayah duk minta ampun untuk si anak, walaupun suami isteri minta ampun untuk ni, walaupun anak minta ampun untuk si ayah yang telah meninggal, yang telah melakukan syirik tapi tak sempat bertaubat, semua dosa Allah ampunkan. Dosa apa pun, sejahat apa pun dia lakukan, bunuh orang 100 orang pun Allah ampunkan. Itu kisah benar yang Nabi cerita. Tetapi dosa syirik tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita pukul rata semua pula. Patutlah nampak comel-comel. Tuan apa saya jangan pukul rata. Maksud saya, perkara ini semakin menular dan mereka sharing pada kawan-kawan. Mereka mencuba dengan mereka kata, aku dah pakai 2 tahun, aku dah pakai setahun, tak ada apa-apa. Aku baca ni sekian-sekian. Bukan semua muslimin muslimat, bukan semua. Tetapi semakin menular. Kadang-kadang anak kita pada universiti balik, bawa bercakap, kamu ada tak kawan ni, jangan buat, haram, berdosa besar. Kalau tak sempat bertaubat, tak sempat nak buang semua tu dan sebagainya, bawa bercakap. Subhanallah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, cerita tu sebenarnya saya nak bagi gambaran hari ini mudahnya seseorang melakukan sihir. Dan apakah hukum jumpa tukang sihir untuk ubati sihir? So, saya jumpa bukan sebab apa, sebab saya dah lama sakit kena sihir. Jadi tak ada cara lain, saya jumpa juga orang yang mahir dengan sihir. Okey. Pandangan Islam tentang perbuatan sihir. Dari sudut bahasa, sihir dalam lisan Arab disebut tukang sihir seakan-akan memperlihatkan kebatilan dalam kebenaran dan menggambarkan sesuatu tidak seperti hakikat yang sebenarnya. Dengan demikian dia telah menukar sesuatu daripada hakikat yang sebenarnya. Okey. Subhanallah. Dari segi istilah, Ibnu Qudamah berkata, sihir ialah ikatan,
jampi dan perkataan yang diucapkan atau ditulis atau dibuat sesuatu yang mendatangkan kesan dan akibat buruk terhadap tubuh orang yang disihir atau terhadap hati ataupun terhadap akal tanpa menyentuhnya secara langsung. Subhanallah. Ni Ibnu Qudamah mengatakan bahawa sihir itu apa? Ikatan jampi perkataan yang diucapkan atau ditulis ataupun dibuat dengan alat-alat tertentu yang boleh mendatangkan kesan akibat buruk terhadap tubuh badan orang yang disihir, sama ada pada fizikalnya ataupun gangguan kepada hatinya ataupun gangguan kepada akalnya tanpa menyentuhnya secara langsung. Dan sihir Isriya, dan kita tahu sihir ini telah pun bermula daripada zaman sebelum Nabi SAW. Dalam kisah Fir'aun, dalam kisah Nabi Musa AS, Fir'aun dikenali seorang yang mempunyai tukang sihir yang handal. Dalam kisah pasal sihir ni lah, banyaklah kisah-kisah Al-Quran pasal sihir. Jadi sihir ini benar-benar wujud. Nabi SAW juga pernah disihir. Jadi kita orang Islam, kita orang beriman, wajib percaya tentang kewujudan sihir. Perlu belajar tentang sihir dan bagaimana untuk merawat sihir dan bagaimana untuk melindungi diri daripada sihir. Ketika turunnya surah, Ustaz boleh tolong cari ya, hadis Nabi yang berkenaan dengan penurunan surah Al-Mu'awwizatain. Al-Mu'awwizatain iaitu 2 surah perlindungan. Masya Allah. Dan kita tahu Nabi SAW juga berubat sihirnya dengan 2 surah ini. Dan surah Al-Falaq jelas-jelas menyebut tentang sihir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah, Allah perintahkan kepada kita untuk kata apa? A'udzu, aku mohon perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq, kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Waktu subuh ke waktu maghrib? Masya Allah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, daripada kejahatan segala makhluk yang diciptakan. Min syarri ma khalaq. Saya tertukar tu. Okey. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Al-Falaq, subuh, betul. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku mohon perlindungan daripada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Allah yang menciptakan segala makhluk, yang baik ataupun yang jahat. Allah yang ciptakan jin, syaitan, iblis. Allah ciptakan juga, Allah ciptakan semuanya sebagai ujian kepada orang-orang yang baik. Subhanallah. Allah ciptakan, memang ada orang yang tanya, kenapa Allah ciptakan orang jahat? Kenapa tak ciptakan semua orang baik? Masya Allah. Allahu Akbar. Kerana itu adanya syurga dan neraka, kerana itu adanya ujian. Kerana itu adanya cabaran dalam hidup untuk orang-orang baik menghadapinya. Masya Allah. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan daripada kejahatan malam apabila ia telah gelap gelita. Sebab itu mantra-mantra sihir ini dibuat pada waktu malam. Kerana kejahatan berkuasa dan berleluasa pada waktu malam. Kerana syaitan memang ada energi yang kuat pada waktu malam. Yang keempat, wa min syarrin nafatsati fil 'uqad, dan daripada kejahatan makhluk-makhluk penyihir, tukang sihir yang meniup pada simpulan-simpulan, bukhul pada simpulan. Mereka ada bahan untuk mereka tiup. Ada yang guna gambar, ada yang guna rambut, kan, ada yang guna pakaian orang tersebut, ada yang tak guna apa-apa, hembus daripada jauh, kan. Masya Allah. Yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad, ayat yang kelima, daripada kejahatan orang yang berdengki idza hasad, apabila melakukan kedengkian. Muslimin muslimat, orang yang berdengki memang ramai. Orang yang berdengki belum bahaya lagi pada kita. Tapi idza hasad, apabila melakukan kedengkian, itu bahaya. Apabila dia rasa dengki, apabila kita rasa dengki, lalu kita menuruti dengan kedengkian itu. Pergi jumpa boma, buat sesuatu, Google internet, nak baca mantra apa supaya orang tu sakit, nak baca apa bla 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 tu, sebut nama orang ni biar kena gangguan dan sebagainya. Itu yang bahaya apabila melakukan kedengkian. Sebab itu muslimin muslimat, semakin akhir zaman, sihir ini akan semakin berleluasa. Dan kita tahu Dajjal ada sebesar-besar sihir.
Sebab tu dikatakan Dajjal sebenarnya ia tidak mampu untuk betul-betul mengubah sekian, untuk buat itu, buat ini. Tetapi dengan kuasa sihirnya dan juga bantuan bala tenteranya, kan? Syaitan mesti akan bantunya Dajjal. Jin kafir mesti akan bantu. Jin kafir mesti akan bantu. Iblis syaitan mesti akan bantu Dajjal. Itulah yang mereka nanti-nantikan. Subhanallah, apa yang jin kafir, apa yang iblis syaitan boleh buat? Sebab jin bukan semuanya jahat ya. Ada jin yang saleh, ada jin yang beriman, ada jin yang bertakwa. Ada jin yang akan masuk syurga. Subhanallah. Subhanallah. Sebab itu Allah SWT berfirman, "Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dalam surah Al-Jin menceritakan tentang keadaan jin, muslimin muslimat. Allahu Akbar. Mesti akan bantu Dajjal. Dajjal adalah sebesar-besar sihir yang akan menipu daya pandangan manusia yang sebenarnya tidak berlaku, dilihat berlaku. Subhanallah, Allahu Akbar. Ia akan semakin berleluasa. Sebab itu tolong ajarkan, dan kenapa Nabi mengajarkan kepada kita. Sayyidatina Aisyah menceritakan, sesungguhnya Rasulullah tidak akan tidur. Rasulullah sebelum tidur mesti akan merapatkan kedua tangan. Rasulullah rapatkan kedua tangan. Rapatkan kedua tangan. Lalu Rasulullah akan membacakan 3 kul. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Lalu Nabi akan meniupkan seluruh tubuh. Meniupkan pada tangan dan Nabi akan sapu ke seluruh tubuh. Nabi SAW, kekasih Allah, manusia paling mulia, yang paling kenal, boleh nampak jin syaitan. Subhanallah. Terbuka hijab untuk Rasulullah. Nabi juga memohon pertolongan dan perlindungan daripada Allah saban malam. Malam tadi kita buat tak macam tu? Wajib tuan-puan sayang, tidak ada pilihan. Allah yang ciptakan jin, syaitan, bahkan Allah juga mengizinkan sihir. Maka Allah lah yang paling tahu tentang tipu daya syaitan. Syaitan, iblis, jin yang kafir ini kita tidak dapat tangani melainkan dengan perlindungan daripada Allah. Kita tidak nampak mereka, mereka nampak kita. Kita tidak tahu bagaimana untuk berhadapan dengan mereka. Allah paling tahu. Sebab itu Allah perintah. Dalam surah An-Nas, Allah perintah juga. Kul, itu fi'il amar. Kul, katakanlah. Itu fi'il, itu adalah frasa memerintah, menyuruh. Bukan pilihan. Allah suruh. Kul, katakanlah. A'udhu, aku mohon perlindungan. Allah suruh kita minta perlindungan. Kul a'udhu birabbin nas. Aku mohon perlindungan daripada Tuhan, Raja, pemilik manusia. Malikin nas, Raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Allah minta, kita minta dengan Allah melalui pujian. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan bisikan waswas yang dibisik ke dalam hati manusia. Allazi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Minal jin nati wan nas, daripada jin dan juga daripada manusia. Muslimin muslimat, penyakit waswas yang banyak menyebabkan manusia hari ini diuji dengan tekanan jiwa sampai gila. Ya, minta maaf lah sebut perkataan gila ya. Tekanan jiwa sampai gila. Orang kampung saya pun ada beberapa orang. Orang saya kenal pun ada beberapa orang. Bermula dengan was-was. Was-was ambil wuduk sampai 1 jam tak berhenti. Was-was dengar bisikan-bisikan. Bisikan-bisikan. Kita biasa dengar gangguan kan? Orang yang ada masalah depression dengar bisikan-bisikan. Dia bukan bisik pada telinga. Dia bisik. Ya, memang dengar di telinga tapi bisik pada hati. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Sebab hati tempat mengawal segala-galanya, muslimin muslimat. Kalau kita baca surah An-Nas, Allah suruh kita mohon perlindungan dengan Allah daripada apa? Was-was, bisikan jahat, syaitan, daripada manusia dan juga iblis. Bila baca surah Al-Falaq, Allah ajarkan kita mohon perlindungan dengan Allah daripada kejahatan orang yang berdengki melakukan kedengkian dan kejahatan sihir. Pelaku sihir. Walaupun dia tiup, dia ambil gambar, dia baca mantra-mantra tapi tak dia nak kena. Tak boleh nak tembus. Sebab kita dah dapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekurang-kurangnya setiap pagi, sesibuk apapun kita, tak sempat nak baca mak surat dengan anak sebab sibuk kan. Nak baca 3 kul, baca 3 kul. Kul huwallah adalah untuk akidah. Sebab itu namanya surah Al-Ikhlas. Ikhlas kepada Allah. Siapa beramal dengan surah Ikhlas, insya-Allah jadi ikhlas. Ikhlas ni maksudnya totally pada Allah. Itu untuk memegang akidah kita
supaya kita tidak diganggu dengan makhluk-makhluk ni. Makhluk tak boleh ganggu orang ikhlas. Syaitan tak boleh ganggu orang ikhlas. Dia boleh ganggu orang ibadah. Syaitan boleh ganggu orang yang kuat ibadah, tapi syaitan tak nak kacau orang yang ikhlas. Sebab ikhlas itu bertempat di hati. Surah Ikhlas kita beramal, surah Al-Falaq beramal. Jangan tunggu nak tidur malam saja tuan-puan sekalian. Sebab sekarang tengah buat apa sekarang, boleh terus baca. Qul huwallahu, qul a'udzu birabbin nas. Semua ini surah perlindungan yang sangat hebat. Bila diturunkan dua surah Al-Mu'awwizatain ini, Nabi SAW bersabda telah turun kepada kedua surah yang tidak menyamai mana-mana surah menyamainya, iaitu dua surah perlindungan. Maksud Nabi kata tidak ada surah lain yang boleh powerful dari sudut perlindungan melainkan dua surah ini. Sebab sampai digelarkan Al-Mu'awwizatain, bermaksud dua surah perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Kita mau perlindungan daripada Allah, kepada Allah, daripada jin, syaitan, iblis dan juga daripada manusia yang jahat. Ahli sihir ni manusia yang jahat. Orang yang melakukan kedengkian adalah manusia yang jahat. Kita tak nampak mereka. Kita tak tahu pun mereka dengki dengan kita. Jadi mohonlah perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baiklah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita tengok seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sihir sebagai salah satu daripada perbuatan dosa besar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al al-mubiqat." Jauhilah 7 jenis dosa besar yang membinasakan. Nabi sebut ada 7 dosa besar yang akan membinasakan. Lalu sahabat bertanya, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma hunna?" Wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa besar? 7 dosa besar yang membinasakan itu. Lalu Nabi sebut, qala asyirku billah wa sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmar rakhfi wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilati. 7. Sahabat boleh tuliskan 7 dosa besar yang Nabi kata akan membinasakan. Yang pertama, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan melainkan dengan alasan yang benar. Yang ketiga, pemakan riba. Yang kelima, makan harta anak yatim. Yang keenam, lari daripada perang. Yang ketujuh, menuduh wanita muslim beriman yang tidak bersalah dengan tuduhan zina. Itu adalah dosa-dosa yang besar yang akan membinasakan. Minta maaf ya, ini hadis riwayat Bukhari 2766. Saya nak sebut pasal riba. Saya nak sebut sikit pasal riba ya, pemakan riba. Tak apalah ya, makan riba. Kalau sebut nanti jadi panjang. Tapi sebenarnya dalam kepala saya nak sebut sikit pasal rasuah. Rasuah ni memang ada sebut dalam hadis yang lain lagi, perbuatan haram yang memang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak kaitkan sikit sekejap 2 minit dengan peristiwa banjir besar yang berlaku baru-baru ni. Dan ia bukan kali pertama, dia dah berulang hampir setiap tahun. Kalau banjir besar kerana bencana alam yang tidak boleh bukan kerana katangan manusia, kita terima dengan redha. Kita tahu kita kena terima, tidak ada pilihan melainkan menerima dengan sabar dan redha. Tetapi kita tahu apa yang berlaku di setengah-tengah tempat secara jelas. Banjir besar berlumpur dengan pokok-pokok, dengan balak-balak, semua itu ada tangan-tangan manusia yang besar yang telah memusnah dan merosakkan. Yang menjadi mangsa adalah rakyat. Subhanallah. Saya sebenarnya sedang menuliskan tapi tak siap-siap penulisan tu. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, ketika kami sampai di Australia, di Brisbane, masa tu suami sambung belajar University of Queensland, Masya Allah, kami berjumpa dengan seorang muslimat ni. Dia sempat banjir besar Brisbane pada tahun 2012. Banjir tu sekitar 2011, 2012 macam tu lah. Sebab kami sampai 2013. Jadi dia sempat masa zaman banjir tu. Dia berada di situ. Bagaimana keadaan banjir yang teruk. Tuan-puan tahu tak apa yang berlaku? Rakyat di situ buat saman. Beramai-ramai berpakat-pakat buat saman kepada pihak-pihak tertentu. Dia tuju saman kepada pihak kerajaan, dia tuju saman kepada pihak konsortium ataupun pihak swasta yang menguruskan, dan mereka buat kajian punca banjir besar sampai tinggal atap saja tu. Ada yang tenggelam atap kerana kerosakan yang dibuat oleh tangan manusia.
Dan tak silap saya, dan saya dah jumpa artikel tu 2016-2017 macam tu, tuntutan dalam berapa juta, ratus juta ke puluh juta, 440 juta USD, Australia dolar, 440 juta Australia dolar telah dapat dituntut oleh semua rakyat-rakyat yang menuntut, yang menyaman ni. Saya kan, Masya Allah, rasa nak cakap apa kepada masa-masa banjir ni kan, pihak-pihak yang ada autoriti, yang ada maklumat, mungkin pakar pekerja alam apa semua ni kan, Masya Allah, mulakan dulu dengan wallahu alam, suara rakyat kena bangkit menentang kekejaman dan kezaliman yang berterusan ini. Mereka berterusan mengauk keuntungan dan meraup kekayaan di atas penderitaan rakyat yang miskin, rakyat yang susah. Sebab kami memang turun tengok bagaimana mereka ini memang orang yang susah, hidup yang sangat sederhana, antara yang asnaf, rumah rosak yang sangat teruk. Siapa yang nak bersama mereka nak memulakan kehidupan? Subhanallah. Kerana apa tuan-puan sekalian? Gejala rasuah yang sangat berleluasa. Daripada peringkat atas, pertengahan, dalam kalangan penjawat awam, di kalangan orang swasta, sangat berleluasa gejala rasuah ini. Mereka bukan hanya merasuah dengan perkara yang kecil, sehingga kan sepatutnya projek-projek yang tidak patut diluluskan dapat kelulusan. Tuan-puan sekalian, ini bukan manusia tuan-puan sekalian. Ini bukan manusia yang tidak ada hati perut. Saya bayangkan, sebab mungkinlah ketelusan, siasatan, wallahu alam bagaimana kerajaan Australia, akhirnya rakyat dapat tuntutan dan papasan yang tinggi yang mereka boleh beli, walaupun memakan masa bertahun. Dengan pampasan tersebut mereka boleh beli rumah yang baru. Dengan papasan tersebut mereka boleh memerlukan kehidupan yang baru. Kita tahu hari ini mereka, rakyat kita yang kena banjir tu dapatlah 1,000, lepas tu tambahan 500, yang mereka hilang 100,000, yang mereka hilang 200,000, kereta yang nilai 60,000, 80,000, 100,000. Kalau yang berendah mungkinlah ada harapan untuk baiki dengan nilai yang tinggi, tapi ada yang musnah terus, yang hancur lebur pun ada, rumah yang hancur lebur apa semua dan sebagainya. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, dan memang disebut di dalam Al-Quran, kerosakan yang berlaku di atas muka bumi ini kerana tangan-tangan manusia. Masya Allah, Allahu Akbar. Minta maaf ya, sebab dah lama duk simpan nak sebut benda ni, dan saya cuba cari fakta beberapa hari. Saya jumpa bukti-bukti, bukan bukti apa ya, bagaimana kerajaan Australia. Sebab bila saya sampai tu, saya ingat dia cerita, dia kata rakyat di sini jenis yang okey, apa-apa berlaku memang buat ni, lepas tu saman, pergi sampai ke pihak mahkamah, bawa bukti, bawa sekian-sekian begini-begini, sampai mereka dapat pampasan. Saya ingat cerita tu, saya cari balik ni, jumpa. Tapi banyak artikel dalam English, tuan-puan boleh cari. Masya Allah. Saya ni macam pencetus obor sajalah. Mungkin ada pihak yang boleh dengar. Saya ni kalau nak kena dengan pihak-pihak tertentu, nak kena saman ke nak kena apa, saya sebut secara umum. Subhanallah. Dan insya-Allah kita bersama-sama menghadapinya. Okey, muslimin muslimat, kita sambung ni. Nabi saya sebut pasal sihir. Saya nak habiskan pasal topik hukum jumpa dengan ahli sihir untuk merawat sihir. Ulama bersepakat bahawa mempelajari sihir, mengajar serta mempraktikannya adalah haram. Ibnu Qudamah berkata, sesungguhnya mempelajari sihir dan mengajarkannya hukumnya adalah haram, tidak ada khilaf padanya. Imam Nawawi berkata, adapun mempelajari sihir dan mengajarkannya, jelas cara. Okey, hukum jumpa tukang sihir untuk ubati sihir. Apa hukumnya? Hukum pergi kepada tukang sihir bagi memintanya mengubati sihir yang dihadapi adalah haram. Hal ini kerana apabila seseorang pergi menemui tukang sihir untuk mengubati sihir yang dihadapinya, jelas perbuatan tersebut membawa kepada pergantungan kepada selain daripada Allah. Ia boleh membawa kepada syirik kepada Allah. Dr. Wahbah Zuhaili dalam Al-Fatawa Al-Mu'asirah berkata, diharamkan untuk pergi kepada tukang sihir, sama ada untuk melakukan sihir atau pengubatan sihir. Maka semua itu sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabawi adalah salah satu jenis daripada syirik kepada Allah, kerana ia adalah keyakinan dengan mengetahui yang gaib atau pengubatan penyakit melalui perantaraan selain daripada Allah. Nabi SAW bersabda, hadis sahih riwayat Muslim. Perhatikan sahabat-sahabat muslimin muslimat. Nabi SAW bersabda, man ata'arrafa fasa'alahu an syai'in lam tuqbalahu salatun arba'ina laylatan. Yang bermaksud, sesiapa yang mendatangi tukang ramal, tukang dukun, tukang sihir, tukang ramal je, kan?
Ustaz nak tahu sikit Ustaz, saya dah lama sakit contoh kan. Boleh tak Ustaz tengok siapa yang buat? Siapa yang buat? Ustaz ni pun tarik nafas. Minta maaf, saya bukan nak kata Ustaz yang buat ya, tetapi ramai yang tukang sihir ni menunggang nama Ustaz, menumbang nama Ustazah. Dia bukan Ustaz, dia bukan Ustazah. Kalau betul-betul Ustaz takkan buat sihir, takkan buat kerja dukun ni. Jadi sebab apa dengan nama Tok Guru, Syekh, Habib apa semua ni, manusia akan mudah percaya, terpedaya. Kalau panggil nama biasa, encik, takkanlah orang nak percaya kan. Jadi dia ni pun baca zikir-zikir. Okey, orang ni tak jauh ni, orang dekat ni, tinggi-tinggi, kulit gelap, siap macam tu kan. Tuan-puan sekalian, manusia biasa macam kita tak boleh tahu benda gaib. Siap boleh cakap, betul tak kat rumah ada satu pokok besar, bawah pokok tu ada buai. Siap macam tu kan. Okey, lepas tu tolong gali sikit, nanti akan jumpa. Akan jumpa nanti bawa gini-gini. Oh, lagi tinggi kepercayaan. Lagi tinggi kepercayaan. Uish, macam mana tahu Macam mana gini-gini. Kepercayaan kita pun naik tinggi. Tuan-puan sekalian, benda ni tak susah pun. Jin, syaitan, iblis, tipu daya dia sangat licik. Tak susah pun. Bila naik kepercayaan kita kepada, sebenarnya pergi jumpa tu pun dah ada kepercayaan. Mustahil kalau orang tu kata, saya pergi jumpa je, bukanlah percaya sangat. Try je. Kau tak percaya takkan pergi jumpa. Ada kepercayaan sikit dalam tu. Ada sikit. Walaupun tak banyak, walaupun kita nafikan. Na'udzubillah min zalik. Nabi sebut, siapa yang mendatangi tunggang ramai ataupun dukun dan bertanya kepadanya tentang sesuatu. Nabi kata tanya saja. Belum ambil khidmat ni. Bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima solatnya selama 40 malam. Solatnya tidak diterima selama 40 malam. Tak diterima. Ustazah, saya pergi bertanya bukan apa nak temu ramah, macam mana dia buat sihir apa semua, salah ke? Itu bukan untuk meminta sesuatu. Itu bukan untuk dapat ni. Mungkinlah untuk buat kajian dan sebagainya, saya kira itu tak ada masalah lah. Manakala barang siapa yang pergi berjumpa dan mempunyai, maka dia telah kufur. Siapa yang jumpa bomo, jumpa dukun-dukun ni, muslimin-muslimat, maka dia telah kufur. Na'udzubillah. Maka telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atakahinan aw arrafa fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Sesiapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu dia membenarkan apa yang dikatakannya, maka sungguh ia telah kufur. Na'udzubillah. Kena syahadah balik muslimin muslimat. Kena mengucap syahadah balik. Kena bertaubat dan taubatan nasuha, kena ucap syahadah balik kerana ia telah pun kufur kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu difahami bahawa sihir tidak mungkin dilawan dengan sihir, begitu juga kejahatan tidak mungkin untuk membatalkan kejahatan yang lain. Yang mampu membatalkannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kisah Nabi Musa dengan ashab Firaun yang dicatatkan dalam Al-Quran. Nabi Musa pun mencampakkan tongkatnya yang terus menelan segala benda sihir mereka. Maka keadaan demikian menjadikan ahli sihir itu segera merebahkan diri, sujud berkata, kami beriman kepada Tuhan yang mengutus Nabi Harun dan Nabi Musa alaihi salam. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, masa kita dah habis. Sekarang dah pukul 8.45, sepatutnya berhenti pada 8.30. Terima kasih banyak yang hadir, lebih kurang dalam 7,000 lebih. Campur dua ni lah ya, dalam 7,000. 6,000, 5,000. Okey, lebih kurang dalam 7,000. Subhanallah, terima kasih sangat sahabat-sahabat muslimin muslimat. Dan seperti biasa, saya nak tutup dengan satu doa yang boleh menjadikan amalan untuk kita memulakan harian. Satu kali je baca. Satu kali je baca. Tapi hadis ini ada dalam, bukan tapi, sorry. Hadis ini ada dalam hadis, dalam kitab, dalam tajuk selepas ini. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Masya Allah. Sekejap, saya cari sekejap. Saya sebenarnya cuba cari tapi saya tak jumpa. Okey. Muka bab 7 muka surat. Oh, bab 7. Bab 7. Tuan-puan boleh cari dalam kitab Riyadhus Shalihin bab 7.
Ini. Tapi doa ni tu apa sekali syaitan tak boleh ganggu. Bab 7 ni. Tak, tadi tak jumpa hadis tu. Ada. Okey, gini Ustaz. Ustaz tolong alih dekat whiteboard sebab saya nak tulis doa ni. Simple sangat doa ni tetapi dia punya kelebihan dia sangat besar. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Okey. Posisi sini dulu. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kita kan tadi jumpa dalam ni. Ustaz jumpa dalam kitab kan? Ya, saya jumpa. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, kita kena faham satu perkara. Bila Nabi sebut ad-du'a'u silahul mu'mini, doa adalah senjata orang beriman. Bila sebut senjata, kita faham senjata ni kita gunakan untuk protection. Betul kan? Senjata seolahnya kita nak melindungi diri daripada sesuatu. Bila Nabi sebut ad-du'a'u silahul mu'mini, doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Jadi orang beriman akan selalu memanfaatkan doa dan beramal dengan doa-doa untuk melalui kehidupan seharian. Baiklah. Ada orang yang merasakan bila berdoa ini seolahnya kita lemah. Kan? Macam lemah. Kita tak yakin dengan diri sendiri. Macam itulah, macam asyik kejap minta internet IG bermasalah. Internet IG bermasalah. Dia hang, dah hang, macam hilang. Tak. Bukan silap kamera. Oh. Tekan kamera. Okey, subhanallah, Allahu Akbar. Doa sebenarnya kekuatan kita. Dan kelebihan berdoa sangat banyak. Doa sebenarnya adalah tanda orang yang mempunyai ikatan yang kuat dengan Tuhan. Urusan hidup kita, walaupun tanpa doa, mungkin kita nampak seharian kita okey je. Tetapi kehidupan kita bila dengan doa, dia akan mempercepatkan cita-cita, impian, dia akan memudahkan segala urusan. Okey, doa ni simple saja tapi hadisnya saya nak hadis dia Ustaz boleh cari. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat mesti akan semua, saya rasa ramai yang dah hafal doa ni. Okey, Ustaz, tak ada ni. Dan ini dia tu. Okey. Simple sangat, muslimin-muslimat, terus hafal setiap pagi keluar je rumah baca doa ni. Keluar rumah baca je doa ni. Ustaz boleh tukar balik. Minta maaf. Okey. Okey, saya rasa benda belakang dia dah tercabut. Bismillahi.
Ada jumpa matan hadisnya, Ustaz? Tak apalah, cari yang dalam tu pun tak apa. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula wala la haula wala quwwata illa billah. Okey, muslimin muslimat, hadis ini adalah hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, hadis sahih. Hadis yang sahih riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nabi SAW berdoa, bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah qala yuqalu hina izin hudita wa kufita wa wukita fatatanaha Allahu lahu syayatin fayaqulu syaitanun akhar kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya." Masya Allah, muslimin muslimat. Apabila seseorang keluar daripada rumahnya, lalu dia membaca, sebab tu saya sebut tuan-puan, keluar rumah baca doa ni. Itu amalan kami juga. Kita tak tahu keburukan, kejahatan apa yang berada di luar sana. Subhanallah. Sebaik keluar rumah, masuk kereta, walaupun keluar rumah nak pergi jogging, tak naik kereta ke, terus baca doa ni. Sebab apa Nabi sebut apabila seseorang keluar daripada rumahnya, kemudian dia membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah, maka disampaikan kepadanya, subhanallah, disampaikan kepadanya, kamu diberi petunjuk, kamu diberikan kecukupan, dan kamu akan dilindungi. Subhanallah. Soalannya Allah menjawab apabila kita membaca kalimah ini, lalu Allah akan memberikan jawapan kepada kita, diberitahukan kepada kita, kamu diberikan petunjuk, kamu diberikan kecukupan, dan kamu akan dilindungi. Ketika itu juga, tiap kali itu bila kita baca, kita keluar, kita terus baca, lantas itu ataupun dandan, syaitan terus menjauhi daripadanya. Syaitan terus tak boleh nak dekat. Lalu salah satu syaitan berkata kepada temannya, bagaimana mungkin kalian boleh mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, yang telah diberikan kecukupan dan telah dapat perlindungan. Syaitan sesama dia ni, bila kita baca je tu, dandan je, syaitan tu pun menjauhkan diri. Syaitan, seketika itu juga syaitan menjauhkan daripadanya. Lalu syaitan yang lain pula berkata, dah jauh tu, syaitan sesama syaitan berkata, bagaimana mungkin kalian boleh mengganggu orang yang telah diberikan petunjuk, diberikan kecukupan dan diberikan perlindungan. Subhanallah. Powerful tuan-puan sekalian. Baca dengan yakin. Seolahnya bila baca tu bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Baca tu dengan yakin totally, kita akan dapat 3 perkara tadi tu. Apa 3 perkara tu muslimin muslimat? Dan apa maksud doa ni? Bismillahi. B kita tahu maksudnya dengan. Bismi, dengan nama Allah. Subhanallah. Ada orang bersumpah, demi anak saya, demi ibu saya, demi ayah saya, demi diri saya, contoh kan. Tapi Rasulullah kalau bersumpah, demi jiwaku yang berada di tangannya. Sebenarnya Rasulullah bersumpah juga demi Allah. Jadi kita sebut dengan nama Allah. Dengan nama Allah, kita menyeru nama Allah yang maha berkuasa. Bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu, aku bertawakal. Subhanallah. Habis tajuk muraqabah, kita akan masuk tajuk tawakal, sahabat-sahabat. Ustaz kena tengok, tolong tengok ni.
kita akan masuk tajuk tawakal. Jadi terus bersama ya kuliah Riyadhus Shalihin, tak lama dah nak masuk tajuk tawakal. Dengan nama Allah aku bertawakal Allah, kepada Allah. Ya, kalau nak terjemahkan ke atas pun boleh. Maksud yang samalah. Subhanallah, istimewa sangat ayat ni. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Tawakal ni bermaksud aku menyerah diri, aku mohon pertolongan. Tawakal juga bermaksud aku percaya penuh kepada Allah. Tawakal, percaya penuh kepada Allah. Allahu Akbar. Anak kita dah habis exam. Lepas tu kita sebut apa? Okey, dah selesai. Jangan fikir lagi. Tawakal. Umi pun tawakal, Luqman pun tawakal. Kita pun tanya, faham tak maksud tawakal? Dia kata, serah pada Allah. Okey. Dan saat bila akan teruji tawakal kita? Bila keputusan keluar. Kalau keputusan tu tidak menepati apa yang kita harapkan, jangan kecewa. Kita dah sebut tawakal, kita dah cakap serah pada Allah. Bila serah pada Allah, walaupun keputusan itu mengecewakan kita, tapi sebab kita dah serah pada Allah, maka yakin Allah ada plan yang lebih baik. Kita ingat, anak dapat keputusan macam ni, boleh ambil medik. Tiba-tiba keputusan sebaliknya, kena ambil bidang lain. Allah is the best planner, kan? Allah yang terbaik, yang percaturan Allah yang lebih baik. So, tawakal ni, ia bukan melemahkan kita. Sikit tawakal kita kata kan. Okey, kita dah berusaha tawakal. Dia seronoknya kan bila kita dah buat sesuatu, ataupun kita dah rancang. Kita rancang kan. InsyaAllah Ustaz ingatkan saya pada Isnin minggu depan kuliah Riyadhus Shalihin nak kupas sebenarnya berkaitan dengan ihfazilah yahfazka, minta tolong dengan Allah melalui perkataan insya-Allah. Perkataan insya-Allah. Itu pun powerful sangat. Bila kita rancang sesuatu, contoh hari ni esok ada orang rancang nak pergi bercuti lah contoh ya. Nak pergi bercuti, tempah buk, bilik apa semua, jangan tinggal insya-Allah. InsyaAllah Allah izinkan. Ataupun doa, ya Allah permudahkanlah. Doa pun tak apa. Tapi perkataan insyaAllah sangat penting. Dengan izin Allah tu. Jadi, ya. Bab yang ketujuh. Bab yang ketujuh, hadis yang ke... Dah jumpa. Tuan apa sekarang, kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin ni, adalah muka surat 100, iaitu hadis yang ke-83. Siapa yang nak cari? Hadis ni, siapa nak cari hadis ni penuh, boleh buka muka surat 100, muka surat 100, hadis yang ke-83. Ia merupakan hadis yang ke-10 dalam bab tawakal ya Ustaz. Dalam bab tawakal. Okey, terima kasih banyak Encik Suami. Jadi, siapa nak cari hadis tu, matang penuh ada di situ. Kita sedang membacakannya. Okey. La haula, tidak ada daya ataupun tidak ada kemampuan, wala, dan tidak ada kekuatan, illa, kecuali daripada Allah. Allahu Akbar. Mula-mula kita iktiraf dengan nama Allah. Aku bertawakal. Aku menyerah diri. Aku yakin penuh. Aku tidak ragu-ragu kepada Allah. Sepenuhnya tawakal serah. La haula. Tidak ada daya. Tidak ada upaya. Tidak ada daya. Tidak ada upaya. Wala quwata. Tak ada kekuatan sedikit pun kita ni. Illa billah. Kecuali semuanya daripada Allah. Kan? Ustaz, boleh nampak ni? Kecuali daripada Allah. Kita akan dapat apa bila baca ni? Baca ni bila keluar daripada rumah. Ustazah nak baca dalam rumah boleh? Boleh, tak ada masalah. Hadis Nabi menceritakan kepada kita adab bila keluar rumah. Bila keluar rumah. Tapi saya subhanallah, bukan nak maksudnya nak sebut, kadang-kadang nak buat apa-apa saja, mulakan dulu dengan bismillah ini. Bismillah tawakal. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita akan dapat apa? Siapa yang keluar dari rumah lalu baca ni, maka dia ada yang berseru, maksudnya dia diberikan jawapan. Siapakah yang menjawab? Maksud memberikan semua ni adalah Allah. Sebab minta dengan Allah lalu diberi jawapan. Tapi kita tak dengarlah jawapan tu sebab alam ghaib. Kita akan dapat apa? Yang pertama akan dapat petunjuk. Yang kedua dapat apa? Dapat kecukupan.
Yang ketiga dapat apa? Dapat perlindungan. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, kehidupan kita seharian, kita memang perlu petunjuk daripada Allah untuk buat keputusan, untuk buat tindakan, untuk jalan-jalan kebenaran. Kita tak nak kita buat silap dan sebagainya. Petunjuk ni umum, kan? Dan kita meminta daripada Allah kecukupan. Subhanallah, kecukupan ni sangat banyak. Kecukupan dari segi rezeki, dari segi kesihatan, dari segi akal fikiran. Nak cukup lah. Cukup keperluan emosi kita, cukup keperluan zahir, batin. Kecukupan ini umum. Perlindungan, subhanallah, daripada yang zahir dan yang batin. Kita tak tahu yang batin ni, yang zahir pun kita tak tahu. Subhanallah, boleh jadi masa kita keluar seorang-seorang tu ada orang jahat, tetapi Allah mencampakkan ke dalam hati orang jahat tersebut rasa ragu-ragu untuk merompak kita. Contohlah, ya Allah campakkan perasaan gerun, takut, sehingga dia tak ada keyakinan nak buat keburukan kepada kita. Kita tahu bagaimana bentuk Allah akan berikan kita petunjuk, kecukupan dan perlindungan. InsyaAllah, mudah-mudahan doa ini menjadi salah satu list doa kita. Tak susah, muslimin muslimat, saya kira semua orang hafal. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Baca sekali pun dah cukup. Nak ulang 2-3 kali terpulang. Masya Allah, Alhamdulillah muslimin muslimat. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Sebab hari ni permulaan kot ya, lambat sikit sudah. Dah lama cuti. Sekarang dah pukul 9. Hari ini hari Jumaat yang barakah, perbanyakkan salawat. Dan kami di Negeri Sembilan hari ini cuti sebab keputeraan, kan, keputeraan Sultan. Subhanallah yang dipertua. Jadi walau bagaimanapun galeri Ustazah Asma di Seremban tetap buka. Siapa-siapa yang datang kita alu-alukan. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bertemu lagi dalam kuliah Riyadhus Shalihin pada hari Isnin ini. Dan pada Sabtu malam bersama dengan kami, bersama dengan Ustaz Kazim Ilyas, Ustaz Datuk Kazim Ilyas, kami dalam satu program yang samalah secara live pada Sabtu malam Ahad. Jadi itulah buat waktu yang terdekat pengisiannya. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Sekali lagi mohon maaf, kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.